Prof kata ISTEF ini merupakan satu jemaah perjuangan. Apabila dikatakan sebagai satu jemaah perjuangan, apabila berjuang, apabila kita nak berjuang, kita mesti ada sesuatu kalah atau pemenang. Setakat ini, pada pendapat Prof, apakah ISTEF telah menang ataupun kalah dalam perjuangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Terima kasih Dato' Azrin atas pertanyaan itu. Dikatakan ISTEF ini adalah merupakan jemaah perjuangan. Saya selalu sebut gitu ya. Dan bila berjuang mestilah ada kalah, ada menang. Cuma sekarang ni Dato' Azim berminat nak tahu ISTEF ni dah menang ke belum? Ataupun masih kalah lagi ya? Jadi jawapannya begini ya, lebih kurang secara ringkas. Benar, ISTEF itu sebuah perjuangan. Saya dah yang lepas-lepas itu banyak saya ceritakan kan. Bagaimana perjuangan ISTEF ini insya-Allah. Tapi perjuangan kita ni agak lain. Perjuangan kita ni bukan melawan musuh yang nyata. Sebab sebagaimana tarbiyah kita yang lepas, kita telah katakan bahawa sebenarnya secara nyata musuh dalam bentuk manusia tak ada. Kita tak berdepan dengan musuh sampai kita nak berlawan, nak berjihad begitu. Itu tak ada. Yang adanya ialah dalam bentuk yang tidak nyata. Dalam bentuk yang gaib. Terutama dalam diri kita sendiri ada musuh nafsu kita. Nafsu amarah, lawamah dan mulhamah ya. Kemudian ada syaitan. Itu pun kita tak nampak. Dan satu lagi musuh yang agak besar ialah pemikiran yang bersifat pemikiran yang tidak Islami, yang diambil daripada pemikiran-pemikiran bukan Islam. Jadi sebagaimana telah kita selalu sebut-sebut, ISTEF ini berjuang apa sebenarnya ya? ISTEF ini sebenarnya berjuang untuk mencapai cita-cita melahirkan sarjana yang beriman, melahirkan sarjana yang bertakwa. Maksudnya ada rasa bertuhan yang kuat, ada rasa kehambaan kepada Allah SWT yang kuat, berakhlak, berilmu begitu ya. Dan ilmu itu kalau boleh bukan hanya setakat ilmu berbentuk ilmu telaga saja, maknanya tahu tentang disiplin dia saja, bidang dia saja. Tetapi kalau boleh ilmu yang dipanggil sebagai value intellectual ataupun ilmu lembah yang bukan saja dia tahu bidang dia, tetapi juga dia tahu bidang-bidang lain yang berkaitan dengan bidang dia. Dan kalau yang bagus sekali ialah oceanic intellectual, maknanya sarjana lautan yang boleh menyerap masuk ilmu dan membersihkan ilmu-ilmu yang tak betul, dan juga memperbetulkan ilmu itu, menyucikan ilmu itu untuk manfaat ummah. Ya, sebagaimana laut menyerap masuk segala aliran daripada semua sungai. Sama ada sungai yang bersih ataupun tidak bersih, tetapi mampu membersihkan kekotoran-kekotoran itu, malah mempunyai mengandungi banyak khazanah-khazanah yang boleh dimanfaatkan oleh umat. Jadi kalau bolehlah, itu yang idealnya ialah oceanic intellectual insya-Allah. Itu cita-cita kita. Itu cita-cita. Kemudian bila tanya, setakat ini dah menang ke belum? Dah menang ke belum? Itu soalan yang susah. Cuma apa yang boleh saya lakukan bahawa bolehlah kita bincang-bincangkan tanda-tanda kemenangan. Kemudian kita lihatlah dalam ISTEF ini tanda-tanda kemenangan itu sudah ada ataupun belum. Yang paling penting sekali tandanya ialah 3 kekuatan asas yang selalu kita sebut. Iaitu yang pertama, iman dan taqwa. Sudah adakah iman taqwa yang kuat dalam kalangan kita di ISTEF ini? Kalau sudah ada, artinya kita sudah menang dalam bab itu. Yang kedua, kekuatan yang kedua, apakah sudah wujud ukhuwah fillah antara kita, ukhuwah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah ada, maka alhamdulillah, maknanya sudah ada kemenangan kita di situ insya-Allah. Sudah adakah kefahaman dan keselarasan sesama kita? Bukan kefahaman dan keselarasan sesama kita. Kekuatan yang ketiga, kalau itu sudah ada insya-Allah, maka menanglah kita dalam bab itu. Selain daripada 3 asas itu, ada 2 rasa yang perlu ada dalam diri kita masing-masing. Iaitu yang pertamanya ialah rasa bertuhan. Sudah adakah rasa bertuhan dalam diri kita masing-masing? Kalau ada, itu juga merupakan
antara tanda bahawa kita menang. Dan begitu juga yang keduanya adalah rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada ke belum rasa kehambaan itu? Kalau sudah ada, insya-Allah maknanya kita telah menang. Jadi kalau selain daripada itu, bila tiga kekuatan asas dan dua rasa itu telah ada dalam kita, kita telah menang dengan sendirinya. Maka kita dapat mengalahkan nafsu jahat kita dapat mengalahkan syaitan, kita dapat mengalahkan pemikiran bukan Islam, dan pada masa yang sama, insya-Allah kita juga akan menang dalam berjuang menentang kaedah pendekatan ilmu yang kita selalu sebut sebagai accommodative modifikasi metodologi. Artinya ilmu kita itu adalah ilmu yang pure daripada acuan Islam sendiri. Tidak mengambil ilmu barat ataupun ilmu bukan Islam, modifikasikan dengan nas Al-Quran dan hadis, kemudian menggunakan kaedah penyelidikan yang tidak Islami. Kalau itu masih diamalkan, kita belum menang. Tapi insya-Allah dengan tiga kekuatan asas tadi, dengan dua rasa tadi, kalau itu sudah kita dapat, maka dengan sendirinya kaedah pendekatan ilmu akomodatif modifikasi metodologik itu dapat kita hapuskan. Begitu juga dengan boncengan gratis ataupun free riderism. Apakah kita masih melakukan free riderism, boncengan gratis? Kalau masih kita lakukan itu, belum menanglah kita. Sama juga kalau kita masih menggunakan kaedah pendekatan ilmu akomodatif modifikasi metodologi, tak menanglah kita. Selain daripada itu, tak mungkin kita akan menang kalau masih ada dikotomi, perpisahan antara ilmu kita dengan amalan kita. Ya, kita cakap dengan ilmu kita lain, tapi yang kita amalkan lain. Itu juga tidak menang, ya. Tambah-tambah lagi kalau kita berpuak-puak dan bertelagah antara satu sama lain dalam warga ijtihad itu sendiri. Itu juga kita tak akan menang. Itu juga kita tak akan menang. Sama juga kita kalau sekiranya ilmu kita itu tak dapat kita manfaatkan untuk ummah, itu juga tak akan menang. Dan jahil protokol misalnya. Kita orang akademik, kita sarjana, tetapi jahil dengan protokol-protokol akademik. Tak tahu apa dia. Tak tahu apa dia doktor, tak tahu apa dia profesor madya, tak tahu apa dia profesor, tak tahu profesor emeritus apa, tak tahu profesor ulung apa, tak tahu profesor diraja apa. Kemudian bila kita bercakap dengan mereka, kita tersalah. Ya, address kepada mereka itu artinya kita masih jahil dengan protokol-protokol tersebut. Itu juga tidak akan menanglah kita. Tetapi setelah sebagaimana saya kata tadi, kalau sekiranya tiga kekuatan asas yang telah kita capai, dua rasa telah kita capai, semua masalah nafsu syaitan, kaedah pendekatan ilmu akomodatif modifikasi metodologi, boncengan gratis, dikotomi antara ilmu dengan amalan, berpuak-puak dan bertelagah, tidak menafakan ummah, ya, jahil protokol dan sebagainya itu, maka dia akan terhapus dengan sendirinya, insya-Allah. Allah akan. Selain daripada itu, kita akan nampak tanda-tanda kemenangan itu ialah yang pertamanya dalam kalangan warga, dalam kalangan ahli-ahli ijtihad ini, ya, apakah telah wujud warga-warga ijtihad yang bersedia untuk menjual dunia untuk agamanya dan juga untuk Tuhannya. Menjual dunia ini itu artinya sacrifice, berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya bersedekah. Kita bagi sedekah itu artinya kita menjual dunia, ya, untuk mendapat pahala di akhirat. Ya, kita mengorbankan harta, tenaga kita, masa kita, ya, di dunia ini, ya, untuk kita membeli akhirat. Kalau ada itu antara tanda-tanda lah, ya, kita boleh cek lah masing-masing dalam ijtihad ini sudah ada tak, ya, kita semua ini sudah bersedia untuk jual dunia untuk agama kita, untuk Tuhan kita. Yang keduanya, berkorban berhabis-habisan tanpa sukatan, tanpa limit. Bila minta berkorban, dikorbankan sungguh-sungguh. Korban masa, korban tenaga, yang misalnya pelajar apabila diminta untuk capai deadline misalnya, ya, submit tesis, submit proposal dan sebagainya, tepat dimasukkan ini tanpa melanggar deadline, maka itu artinya itu. Tetapi saya perhatikan yang nampak mungkin masih berat lagi ialah pengorbanan harta benda. Ini ada orang bagi wakaf, orang bagi sedekah, orang bagi infak, masih ada.
Ya ada, tetapi mungkin boleh dipertingkatkan lagi. Ya, kalau kita dah ada yang macam itu boleh berhabis-habisan tanpa sukatan, mengorbankan harta kita, maka insya-Allah itu nanti tandanya kita telah menang. Selain daripada itu, tanda yang menang ini ialah bila tidak ada iri hati dalam kalangan kita ini, tidak ada hasad dengki dalam kalangan kita ini. Malah kita bersatu padu, ada rasa bersama, ada rasa bekerjasama, ya, dan masing-masing menonjolkan kawannya, kehebatan kawan lain. Dia tidak menonjolkan kehebatan dia, ya. Dia bukan dia tunjukkan itu bukan di depan kawannya, nah di belakang kawannya dia tunjuk, oh Dr. Azrin itu sangat bagus orangnya, sebabnya begini begini begini, ya. Tunjukkan kawannya kebaikan itu, maka tersebarlah berita tentang kebaikan ahli-ahli ISTEF itu. Kemudian baik sangka sesama warga ISTEF. Baik sangka artinya tak boleh bila ada seseorang yang kita memang dah kecil hati dengan dia ke, kita dah terselisih hati dengan dia ke, ada selisih faham dengan dia, bila dia buat sesuatu saja, kita fikir, oh ini dia buat dengan kita, untuk kita lah. Misalnya contoh, bila dia jumpa kita, dia tak salam ke, dia tak senyum ke, kita dah terasa sangat-sangat, oh ini mesti dia begini-begini, buruk sangka, ya. Maka tak elok itu, ya, tak elok. Ataupun dia menulis sesuatu, maka kita fikir, oh dia ni kata kat aku lah ni. Jadi tak boleh begitu, ya, insya-Allah. Tak boleh, kita kena ada berbaik sangka. Kalau ada berbaik sangka dalam ISTEF ini, maka insya-Allah itu tanda kita telah menang. Ditambah pula boleh bertolak ansur antara satu sama lain. Boleh berlebih kurang sesama kita, ya, antara satu sama lain, insya-Allah. Dan kalau boleh lagi, kita tanda kemenangan itu ialah kita boleh hidup antara satu sama lain ini macam adik-beradik, macam satu keluarga. Ya, ada masalah, dan ibadah kita juga agak berbeza daripada ibadah orang yang biasa. Berbeza mana mungkin lebih kualitinya juga lebih, dan begitulah. Itu daripada warga keseluruhannya. Daripada pemimpin pula, pemimpin di sini ni para pensyarah lah kot, para pensyarah lah pemimpin ini. Jadi yang pertamanya tentulah pemimpin nombor satu. Pemimpin nombor satu itu ialah pengarahnya, ya. Dan pemimpin nombor dua nanti melam pengarahnya. Maka tanda kemenangan sesebuah jemaah itu ialah apabila pemimpin nombor satu dan pemimpin-pemimpin lain itu wibawanya merupakan bayangan wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wibawa Nabi? Ilmunya tinggi, ya, akhlaknya tinggi, ibadahnya istiqamah, dia adil, dia berkasih sayang dengan ahli-ahlinya, dan begitulah seterusnya. Pendek kata, kita senang berada bersama dengan pemimpin nombor satu dan nombor dua ini. Sebagaimana para sahabat merasa cukup seronok, cukup suka apabila bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pemimpin di sini para pensyarah lah bersatu hati. Jadi bersatu hati atas dasar iman dan takwa, tidak berkelahi antara satu sama lain. Kemudian pemimpin-pemimpin ini pula ditaati secara setia oleh para pengikutnya. Para pengikutnya itu para pelajar kita lah, ya. Pendek kata, para pemimpin ini menjadi pengikut setia dan jadi pembantu perjuangan kepada para pensyarah, ya. Dan mereka ini pula mengasihi pemimpin-pemimpin ini, pensyarah-pensyarah itu, seperti mengasihi ahli keluarga sendiri. Mengasihi antara satu sama lain itu, ya. Dan mereka menjaga nama pemimpin itu. Kalau ada pemimpin membuat salah, mereka tidak menyebarkan kepada orang luar. Ya, mereka tidak menyebarkan kepada sesama teman. Malah menyembunyikan keaiban pemimpin itu, ya. Keaiban para pensyarah. Dan begitu juga para pensyarah menyembunyikan keaiban para pelajarnya, para pengikutnya, begitu, ya. Kalau ini sifat-sifat ini semua dah ada, itu tanda kita menang. Di sini kita, kalau kita fikir-fikir, tengok kita nilai-nilai, tengok sebahagiannya memang kita dah capai, ya, walaupun tak sempurna tapi dah ada mula. So kemenangan itu dah nampak macam dekat, ya. Sebab apabila semua yang saya sebutkan tadi, dan malah saya sentiasa sebut dalam tarbiyah-tarbiyah yang lepas, maka kita akan lahir sebagai satu bangsa ISTEF. Melahirkan satu bangsa ISTEF bukan kerana keturunan,
Ya, bukan kerana si ibu sebapa, tapi kerana iman dan takwanya, insya-Allah. Dan orang nampak kita ada distinctive lah. Bila orang nampak kita tu boleh distinguish, ini orang STF. Sebab akhlaknya bagus, kerjanya bagus, gemilan dan sebagainya itu. Jadi kebagusan ini nanti akan dibawa keluar, dan nanti insya-Allah biasanya alumni kita yang lepas-lepas bila dia berada di mana-mana tertonjol kebaikannya, tertonjol kehebatannya, tertonjol kegemilangannya, tertonjol profesionalismenya dan macam-macam lagi. Dan mungkin ada kawan-kawan yang dah tahu dan mungkin yang tak tahu lagi bahawa ada di sebuah college, ya, rektornya melantik dua-dua. Timbalan rektor pertama, timbalan rektor yang kedua itu dilantik sebagai timbalan rektor. Bila saya bincang-bincang dengan rektor ni, rektor kata didikan STM ni luar biasa, dia kata luar biasa. Dan dia boleh ini, dan kita nampak college tersebut agak gemilang dan makin maju. Kita lihat itu bangsa STM insya-Allah. So kalaulah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi telah kita tercapai, 3 kekuatan asas dan 2 rasa tadi, maka adalah tanda-tanda yang telah saya senaraikan tadi, dan insya-Allah kalau begitu menanglah kita, ya, menanglah kita. Jadi kita boleh nilai sendiri sama ada kita sekarang ini telah menang ataupun hampir dengan kemenangan ataupun masih kalah dalam perjuangan kita. Gitu jawapan ringkas saya, Dr. Azrin. Terima kasih.